Baik, kita lihat jenis dan contoh penulisan ilmiah. Saya fikir anda telah tahu apa itu konsep jurnal, apa itu tesis dan disertasi, apa itu buku, apa itu kertas persidangan ataupun kata kertas kerja, kertas persidangan, apa itu majalah ilmiah, esei ilmiah dan kertas projek ilmiah. Terdapat 7 jenis contoh, orang kata penulisan ilmiah. Dalam keadaan itu, kita hanya ambil 4 sahaja yang akan digunakan dalam assignment kita lah ataupun dalam orang kata sebagai penulisan esei nanti. Dalam assignment, awak akan guna journal, awak akan rujuk tesis, awak akan rujuk buku, awak akan rujuk kertas persidangan. Majalah ilmiah, esei ilmiah dengan kertas projek ilmiah kita tak gunakan lah. Dan dalam satu aspek yang lain juga, untuk surat khabar pun kita tak gunakan benda tu sebab memandangkan surat khabar ni dia banyak unsur ralat. Unsur ralat di sini daripada typing error dan daripada fakta-fakta yang bersifat falasi, dan falasi ni kadang-kadang dia ada fakta yang salah. Okey, contohnya dia misleading. Dan kadang-kadang dalam surat khabar ni juga dia ada satu konteks yang dinamakan sebagai bias atau berkecenderungan ke mana-mana ideologi. Jadi dalam aspek ni, saya nasihatkan anda elakkan merujuk surat khabar lah. Itu benda dia. Okey. Jadi kita lihat 4 yang perlu anda tahu. Yang pertama ialah journal. Journal ni dia ada 2. Journal dengan orang kata tanpa bilangan dan journal yang ada bilangan. Okey. Kalaulah journal yang tanpa bilangan, maksudnya dia tidak ada isu. Alright. Tak ada bilangan ni contohnya macam ni. Dia ada jilid tapi tidak ada nombor. Okey, ini contoh dia. Ini ialah tajuk. Okey. Tajuk journal dan dia ada 2. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan ini ialah senarai nama penulis dan juga institusi. Dan dia akan ada abstract. Abstract ni ialah orang kata sebagai sinopsis bagi kertas kerja atau jurnal tu lah. Dan ini ialah nama tajuk jurnal tu. Ini ialah tajuk artikel. Ini ialah tajuk jurnal. Beza. Sebab saya kata dalam jurnal ni dia ada pelbagai artikel. Dia ada himpunan artikel. Jadi contohnya jurnal peradaban Melayu mungkin dia ada 20 artikel. Dan setiap artikel dia ada tajuk yang berbeza. Ini ialah tajuk artikel. Okey? Dan bila dia himpun, okey, maka dia akan ada banyak muka surat. Jadi artikel ini dia terkandung pada muka surat 71 hingga 87. Kat sinilah nak tengok muka surat kat atas ni. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Ini ialah tahun, ini ialah muka surat dan ini ialah jilid. Jilid 12. ISN ni ialah nombor kod bagi artikel tu. Okay, so ini ialah contoh. Ini ialah tajuk artikel, ini ialah tajuk jurnal. Berbeza. Jadi, bila mana awak nak isi dalam portfolio satu nanti, dia ada kotak-kotak dia. Okey. Jadi, dalam kotak itu, pastikan bila anda nak isi, jadi anda carilah. Contoh dia tanya, tajuk artikel. Awak letaklah keupayaan pengurusan intelektualisme kanak-kanak dalam kekuasaan animasi Upin dan Ipin. Itu ialah tajuk. Kemudian dia akan tanya nama jurnal. Jurnal Peradaban Melayu. Jilid berapa? Jilid 12 tahun 2017. Okey, muka surat berapa? Sini nak cari muka surat. Itu ialah awak akan buat dalam kotak portfolio satu nanti. Okey, yang saya ada beritahu pada minggu pertama dalam perincian tugasan apa yang awak perlu buat dalam kotak-kotak tu lah. Yang baru add ni nanti tanya senior. Okey, apa yang perlu dilakukan dalam perincian tugasan tu lah. Okey, dan template untuk kotak-kotak itu pun saya telah beritahu boleh diakses daripada learning material dalam MyGuru. Okey, itu benda dia lah. Jadi dia akan ada nama penulis dan tahun, ini ialah benda dia, dan ini ialah nama artikel atau jurnal tu, jilid dan muka surat berapa dan URL. Sebab kadang-kadang dalam kotak dia akan tanya URL tu kat mana nak letak. Benda ni awak akan belajar nanti dengan pusat sumber, okey, macam mana nak akses jurnal dan sebagainya.
Ini ialah jurnal yang ada bilangan atau isu. Sama saja kedudukan dia, cuma yang membezakannya ialah di sini dia ada nombor. Vol ni ialah volume jilid. Okey, ini ialah tajuk jurnal, nama jurnal. Volume ialah jilid berapa, nombor berapa. Kalau dalam kotak tu dia awak tak jumpa nombor berapa, setulislah tiada. Dan ini ialah tahun dan ini ialah muka surat. Dan ini ialah tajuk artikel tu lah. Dan ini ialah nama, orang kata nama penulis. Okey? Itu benda dia lah. So ini adalah benda-benda yang ada pada journal. Okey? Pada journal. Alright? Iaitu benda yang sama juga, cuma kat sini bezanya dia ada nombor. Biasanya nombor ni dia berada dalam kurungan. Buku ilmiah, kalau awak buka buku, pada muka surat depan sekali dia akan ada dia punya detail tentang tajuk, penulis, penerbit dan sebagainya. Mungkin ada pada kulit buku, tapi tidak sedetail pada awal-awal bahagian buku ni lah. Contoh, tajuk dia ialah Pengurusan Strategi edisi ketiga. Nama penulis ialah Zainal Abidin. Okey. Dan mungkin diterbitkan pada 1949, tapi kita kena tengok juga dalam terbitan pertama bawah orang kata syarikat utusan publication ni terbitan pada tahun berapa? So 2007. Okey, so tahun ini ialah nama penerbit, okey, nama penulis, nama tajuk buku. Benda-benda ni awak kena ambil dan letak dalam kotak-kotak yang saya minta awak letak nanti. Okey, itu contoh dia lah. Okay, nama penulis dan tahun. Zainal Abidin Muhammad tahun 2007. Judul buku Pengurusan Strategi. Penerbit dia Utusan Publication. URL dia ini benda dia lah yang awak kena letak. Kemudian tesis atau disertasi ni mudah. Iaitu awak buka saja tesis tu, dia dah ada tajuk, nama orang yang menulis dan tesis ni adalah untuk apa? Sarjana ke, falsafah kedoktoran ke, okey PhD ke kat sini. Kemudian fakulti dah ada dengan tahun. Ini benda-benda detail yang awak kena kutip dan letak dalam kotak portfolio satu nanti. So ini benda-benda yang awak akan ambil lah. Okay, nama penulis apa? Okay, judul dia apa? Dan URL dia apa? Okay. Ini ialah kertas persidangan. Apa beza kertas persidangan dengan jurnal? Kertas persidangan untuk bentang. Bila dipilih, barulah dia akan dimasukkan dalam jurnal. Jadi bila nak masuk dalam jurnal, dia ada format lain pula. Okey, kena ikut daripada penyelaras jurnal lah. Jadi dalam kertas persidangan, beza dia kalau awak nampak, nama dia ada 4 orang, dia susun macam ni. Kalau jurnal tadi, dia sebaris susun. Ini macam ni dia punya susunan. Okey, kemudian dia ada tajuk dan dia ada nama lah Persidangan Antarabangsa Pedagogi Islam dalam pendidikan tahun 2017. Okey, dan dia ada tarikh. Tarikh persidangan itu dibuat bila? Conference tu dibuat bila? 29 bulan 9 tahun 2017 hingga 1 bulan 10 tahun 2017. Okey, di mana? Di UPSI lah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Ini ialah benda dia. Dan ini ialah abstrak yang dibuat lah. Alright, ini adalah benda-benda yang berlaku. Okey, ini ialah kertas persidangan. Okey, dan ini benda yang awak akan ambil nanti daripada kertas persidangan. Yang menjadi masalah di sini ialah kadang-kadang kertas persidangan dia tak ada detail ni, kosong. Okey, kalau tak ada detail macam ni, dia mustahil jurnal. Kalau awak jumpa artikel macam ni sekalipun, tapi dia kosong ke atas ni, itu bukan jurnal. Itu ialah kertas persidangan dan macam mana awak nak cari detail-detail dia, tarikh bila buat, tahun berapa, awak kena Google tajuk dia ni. Dan tengok dibentang bila, kat mana dan sebagainya. Cari detail berkaitan dengan tajuk. So dia agak renyah sedikit lah berkaitan dengan kertas persidangan. Baik, langkah-langkah menghasilkan penulisan ilmiah yang ada kata kunci, isu, sasaran dan lokasi. Ini benda yang awak akan buat dalam portfolio satu juga nanti dalam template. Iaitu ada 6 proses yang perlu dilakukan, iaitu pemilihan tema. Okay, tema telah diberi ada 1 hingga 10 tema, awak pilih 1.
Kemudian awak bina dan pilih tajuk berdasarkan tema. Okey. Jadi tajuk dia berdasarkan tema yang dipilih, kemudian buat kerangka dan kumpul bahan. Dalam awal-awal ni awak akan buat dalam proses 1, 2, 3, 4. 4 ni akan berlaku bila awak dah belajar unit 2 nanti. 5, 6 awak akan buat bila dah belajar unit 3 dan 4 nantilah. Okey, itu benda dia. Jadi ini ialah contoh tajuk. Okey. Iaitu dia ada kata kunci, dia ada isu, dia ada sasaran, dia ada lokasi. Dan sasaran ni dia ada hidup dan tak hidup lah. Kalau contoh, okey, ini contoh, kata kuncinya ialah keberkesanan. Okey, dan kadang-kadang kata kunci ni boleh berubah bergantung kepada perbincangan korang. Okey, boleh jadi korang kata, why not kita letak langkah-langkah meningkatkan kemajuan teknologi maklumat. So kata kuncinya ialah langkah-langkah. Ataupun boleh letak faktor-faktor pun boleh. Boleh letak kepentingan-kepentingan pun boleh. Kesan pun boleh. Kata kunci terpulang nak letak macam mana. Okey. Kemudian dia ada isu. Isunya ialah teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu ialah isu dia. Dan sasarannya ialah pelajar. Okey, pelajar ni sasaran hidup yang ada nyawa. Lokasi ialah sekolah, tempat. Mesti ada 4 elemen ini dalam pembinaan tajuk nanti. Dalam tajuk awak nak bina nanti kena ada 4 elemen. Keberkesanan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar di sekolah. Ada kata kunci, ada isu, ada sasaran, ada lokasi. Dapatlah markah penuh. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia tulis tajuk teknologi maklumat. Tu je. Ataupun ada pelajar dia tulis teknologi maklumat di sekolah. Tu je. Ataupun tajuk dia kesan teknologi maklumat. Tu je tajuk. Betul itu tajuk tapi tajuk tu tak lengkap. Tak ada kadang-kadang awak tertinggal sasaran, kadang-kadang tertinggal lokasi, kadang-kadang tak ada kata kunci. Itu contoh. Okey, jadi bila pilih tajuk mesti berdasarkan 4 aspek ni. Kata kunci, isu, sasaran, lokasi. Baik, kita lihat lagi. Keberkesanan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan sasaran ni ialah tidak hidup. Tidak hidup ni yang tak ada nyawa lah. Contoh, kata kunci keberkesanan, isu teknologi maklumat, sasaran, sistem pendidikan. Dia tak ada nyawa. So, dia tak hidup lah. Dan lokasi Malaysia. Jadi dia akan jadilah keberkesanan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Contoh lainlah tajuk awak nak buat. Faktor-faktor ialah kata kunci, isu pencemaran. Okey, isu pencemaran, sasaran ialah sungai, okey. Lokasi ialah Malaysia. Jadi akan jadi faktor-faktor masalah pencemaran sungai di Malaysia. Maka terhasillah tajuk berkaitan dengan 4 aspek ni. Faktor-faktor, kata kunci, isu masalah pencemaran, sasaran, sungai. Sebab apa sungai? Sasaran tak hidup. Okey. Sasaran ini ialah sungai, lokasi di Malaysia. Pun boleh. Ataupun yang ni pun boleh. Okey. Langkah-langkah, kata kunci, isu, mengatasi masalah obesiti, ini ialah isu, sasaran dalam kalangan kanak-kanak, ini sasaran, lokasi di Malaysia. Itu contoh. Okey. Langkah-langkah mengatasi masalah obesiti, isu, sasaran dalam kalangan kanak-kanak, lokasi di Malaysia. Boleh faham? Kena ada 4 aspek ini baru awak boleh buat tajuk dengan baik. Okey? Dan benda ni juga awak akan buat dalam awak punya portfolio 1. Okey, dalam template. Jadi pemilihan dia, lokasi dengan sasaran ni, dia ada 2 konteks iaitu khusus dengan umum. Kalau lokasi dengan sasaran ni khusus, maka ini ialah penulisan kajian. Bila terlalu khusus, contohnya tajuk ialah seperti faktor-faktor masalah obesiti dalam kalangan pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dia khusus kepada pelajar di UPSI. Maka itu ialah kajian. Maksudnya awak kena ada orang kata sebagai metod ataupun cara nak mengkaji. Okey, itu benda-benda dia.
Tapi kalau awak buat faktor-faktor masalah obesiti dalam kalangan pelajar di Malaysia. So dia dah jadi umum. Okay, semua tak kisahlah pelajar apa sekalipun, universiti ke, politeknik ke, ataupun IPG ke, sekolah ke, dia dah jadi essay. Okay, kena tengok kat situlah konteks lokasi dengan sasaran ini dia saling berkait. Kalau kursus secara automatik ia kajian, kalau essay dia akan jadi umum ni lah. Jadi saya minta awak buat apa? Umum ke khusus? Umum. Essay sahaja. Nanti awak akan buat essay, right? Okay, jadi dalam aspek ni bincang 4 orang satu kumpulan. Jadi awak kena buat essay. Dan bincanglah tajuk yang bersesuaian. Ini ialah kerangka penulisan ilmiah. Okay, kalau tengok 1, pengenalan, 2, isi, 3, penutup, kesimpulan. Jangan buat 1 pengenalan, 2 isi, 3 isi 1, 4 isi 2, 5 isi 3, 6, 7. Sampai 7.0 sini. Saya nak sampai 3 je. Isi ada 4 dan dia jadi subtopik. Okay, di bawah topik dia ada subtopik dia. Anak-anak dia. So isi ada 4. Dan ini ialah gambaran tentang bagaimanakah cara awak akan belajar nanti. Awak akan belajar ayat tesis, ayat rangsangan, ayat arah. Ini jangan risau. Awak akan belajar dalam unit 4 nanti. Dan ini ialah contoh-contoh yang awak akan belajar nantilah berkaitan dengan topik ini dalam unit 4. Okay? Alright, itu benda dia. Kemudian kita lihat elemen plagiat. Plagiat ni dia boleh jadi teks, image atau grafik. Teks ni kita copy, salin bulat-bulat daripada teks dan kita letak dalam esei tanpa bagi kredit. Itu plagiat, meniru. Ataupun kita buat image, imagean. Maksudnya kita tukar konteks tulisan. Kadang-kadang image ni kita cipta image baru berdasarkan image lama. Contohnya buku lama bahasa Inggeris. Kemudian awak translatekan dia, jadikan dia sebagai bahasa Melayu. Itu plagiat. Okey? Kecuali kalau awak bagi kredit, dia dah jadi kutipan. Itu yang kita akan belajar unit 3 nanti. Ataupun grafik. Awak ambil mana-mana gambar, awak letak dalam esei. Tanpa bagi kredit. Itu bukan gambar awak. Jadi dalam aspek ni, awak mesti bagi kredit. Baru tak ada elemen plagiat. Jadi elemen plagiat ni boleh kita katakan sebagai menyalin terus ayat atau perenggan dari sumber rujukan yang diperoleh. Maksudnya kita salin bulat-bulat ataupun kita memparafrasa. Parafrasa ini bermaksud ialah kita memberi satu keadaan ringkasan tentang sesuatu perkara lah. Alright, contohnya ialah seperti kita bagi parafrasa ni dengan tengok. Contohnya ada ni, dia ada 5 muka surat. Tapi awak ringkaskan dia jadi 3 muka surat dan awak letak itu ialah esei awak. Itu parafrasa. Okey, tapi dalam aspek ini awak kena bagi kredit. Barulah dia jadi parafrasa kutipan yang baik. Kalau tak bagi kredit, siapa penulis dia, ambil muka surat mana, tak beritahu, itu ialah plagiat. Ataupun gambar, itu pun satu benda lah. Okey, dan mesti letak pengikat kata. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk plagiat. Okey, dia ada salin dan tampal. Okey, copy and paste. Alright. Salin sebahagian besar teks tanpa rujukan sumber. Maksudnya, majoritinya awak salin balik dan awak tak letak pun sumber tu daripada mana awak salin. Ataupun lagi teruk, awak salin semuanya langsung tak ada sumber apa-apa. Itu lagi dahsyat. Maksudnya awak tak ada pengakuan, awak salin ni daripada mana-mana tempat. So itu adalah plagiat. Baik, cara elak plagiat. Okey, pertama boleh guna perisian. Okey, perisian ni copy cache, Turnitin, WordCheck system, scan my essay. Ada beberapa perisian yang boleh digunakan untuk mengesan plagiat. Awak ni nasib baik sebab awak ni pelajar degree. Kalau pelajar master dengan PhD, IPS, fakulti diorang tu, okey, Institut Pengajian Siswazah, dia memang tetapkan tesis yang telah siap ditulis perlu dihantar untuk di-scan, untuk disemak. Dan biasanya tesis ni tebal, macam ni lah contoh tesis. Ini draft tesis. Kalau tesis yang dijilid tu, dia ada, orang kata apa, dia ada lagi lah dia punya
buku keras, buku tebal. Jadi tesis ni dia akan hantar ke IPS, okey, boleh jadi dia hantar hard copy atau soft copy. Kemudian dia akan dimasukkan dalam mesin Turnitin, Turnitin. Sebab UPSI dia guna Turnitin. Jadi dia akan scan. Bila dia scan tesis ni, okey, dia akan tunjuk peratusan dia. Kalau lah peratusan tesis ni ialah dalam lingkungan 20% ke bawah, dia diterima dan boleh dijilid. Tapi kalau lebih daripada 30 ataupun 20% ke atas, contohlah dia scan, dia tengok, okey, ayat ni daripada buku ni, ayat ni daripada buku sana, ayat ni ambil pada jurnal ni, ayat ni pada tesis ni. Okay, scan. Kalaulah persamaannya tu lebih pada 20%, maka tesis ini tidak berkualiti dan perlu di-reject, buat lain. Okay? Jangan terlalu bergantung pada buku. Sebab kita tak nafikan, bila kita tulis tesis, kita akan buat kutipan. Memang kita akan kutip pada buku yang kita rujuk dan masuk dalam tesis. Tapi tak banyak. Jangan letak banyak. So, kalaulah dia dapat bawah 20%, maka diterima. Itu benda dia. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu plagiat, kita salin, benda ni dia boleh detect. Okey, ini ambil pada buku ni. Okey, ayat ni pula ambil pada buku ni. Ayat ni ambil pada tesis ni atau jurnal ni. Okey? Jadi itu benda dia. So awak nasib baik sebab awak ni degree. Degree tidak tertakluk pada Turnitin. Tapi dalam satu aspek cuba latih diri awak supaya buat ayat sendiri, jangan bergantung kepada tesis orang lain. Kedua, baik, dimasukkan dalam sukatan pembelajaran khusus. Macam sekarang, saya dah dedah kepada awak tentang apa itu plagiat dan apa benda yang awak boleh dan tak boleh lakukan. So, dalam aspek ni, jangan awak tiru bulat-bulat. Dan benda ni adalah wujud kesedaran. Ketiga, dapatkan khidmat nasihat tugasan daripada pengajar. Saya perlu nasihatkan dan awak boleh cari saya untuk orang kata apa? Untuk daripada aspek dapat nasihat ni ialah awak tanya, Cik Fawis, boleh ke saya salin bulat-bulat daripada sini kat sini? Tapi saya ubah nama. Ataupun saya letak benda ni, saya translate. Adakah itu dikira plagiat? Ataupun saya ambil benda ni, saya ubah sikit, modified. So, kadang-kadang kita tak sedar itu plagiat sebab kita fikir kita dah modified. Kita dah ubah suai. Kita dah buat something yang orang kata konteks yang perlu dipatuhi. Tapi dalam aspek ini, awak kena rujuk orang untuk dapat penasihatan lah. Okay? Dan ini ialah contoh-contoh plagiat copy and paste. Okey, ini ialah teks kutipan langsung. Kenapa? Sebab dia bagi kredit. Okey, ini ialah sumber dia lah daripada Sani Ahmad dan Nordiana ni pada tahun 2011. So, kalau ini dia baik. Sebab apa? Sebab dia bagi kredit dan merujuk pada siapa dan dia ada tanda petik dan ada muka surat. Ini benda yang kita akan belajar unit 3 nanti. Jangan risau teks kutipan ni. Ini ialah teks plagiat. Iaitu bila mana ni teks asal, awak ambil bulat-bulat dan letak kat sini tanpa bagi kredit kepada nama pengarang, tahun dan muka surat. Ini plagiat. Okey. Dan ini bahaya kalau tu ni tu check, okey ayat ni okey ambil daripada buku Sani Ahmad. Tapi bila check mananya dia punya apa quotation, kutipan tak ada pun, maka kena reject balik. Itu benda dia. So berhati-hati bila awak nak menulis penulisan ilmiah. Ini ialah plagiat sumber. Kadang-kadang dia berlaku contohnya begini. Plagiat sumber ni iaitu dia dapat teks asal, dia tukar nama je. Semua benda lain sama. Contohlah, awak ni pelajar junior, awak jumpa pelajar senior, awak minta assignment lama-lama dia sebagai rujukan contoh. So dia pun bagi. Bila dia bagi, awak tukar nama dia, awak letak nama awak. Itu plagiat. Okey, itu plagiat. Ada juga kes, contohnya kat CC, Cyber Cafe. Orang tu bawa pen drive, dia cucuk. Dan dia terlupa nak ambil pen drive dia, dia tertinggal. Dan awak pun duduk tempat tu, dan awak tengok pen drive tu ada, awak check dalam pen drive tu, penuh dengan assignment-assignment. Jadi awak ambil assignment dia, dan awak hantar. Itu plagiat. Dan benda ni dia boleh kantoi. Kenapa boleh kantoi? Sebab kami di barisan pensyarah ni, kami kena simpan assignment pelajar.
Okay, at least 4 tahun. Okay, daripada dia hantar tugasan sampai dia graduate, kena simpan. Sebab boleh jadi pelajar ni mungkin ada masalah ke apa, kecurang akademik ke apa, nak siasat ke apa, dekan dia akan tanya, okay, bagaimana prestasi pelajar ni waktu belajar bawah Cik Fawis? Mana assignment dia? Sebab tu saya kena simpan assignment dia. Jadi bayangkan kalau saya simpan assignment senior awak, dan awak pula ambil assignment tu senior, awak tukar nama awak dan awak hantar kepada saya. Jadi saya akan baca dan saya rasa macam pernah semak assignment ni. Saya akan cari balik assignment asal, senior saya akan compare, banding. Bila banding, ya betul, sama. So, siapa tiru siapa? Sasarlah junior tiru senior. Itu benda dia. So, jangan buat kerja macam tu. Kes yang macam contoh, awak ambil assignment orang daripada CC tu, okay, awak download assignment dia, awak hantar kepada saya. Saya mengajar 9 buah kelas. Okey, boleh jadi pelajar saya tu kumpulan AA. Saya mengajar kumpulan AA dan awak hantar daripada kumpulan AR ni. Jadi kat sini, bila saya nampak dua assignment yang sama, sebab kadang-kadang walaupun dia tertinggal pen drive, boleh jadi dia simpan assignment dia tu dalam iCloud ataupun dalam Google Drive, backup. Jadi dia bagi assignment yang sama dengan saya. Jadi saya akan pelik, siapa tiru siapa. Ataupun awak tengok, oh dia daripada kumpulan AQ. AQ Cik Faris tak ajar. Jadi awak fikir selamat. Okay, sebab dia lecturer lain, saya pula mengajar awak lecturer lain. Semak. Benda ni, dia kalau nak kantoi, senang je. Sebab kami barisan pengajar juga akan buat semak silang. Semak silang ni bermaksud saya akan ambil sebilangan kecil, okay, beberapa lah assignment saya ni yang saya dah semak, saya akan bagi kepada pengajar lain untuk dia semak. Dan dia pula akan bagi assignment pelajar-pelajar dia kepada saya untuk saya semak. Kenapa perlu semakan silang? Sebab kadang-kadang ada lecturer ni dia terlalu murah hati bagi markah. Tapi ada juga lecturer ni terlalu kedekut. Okay, dia macam rigid. Jadi bila berlaku semak silang, dia akan gap antara yang bagi markah banyak dengan sikit ni dia akan seimbang. Okay, kat situ penting. Jadi bayangkan kalaulah awak ambil assignment orang, okay, dan awak hantar pada saya, dan pula assignment orang tu pun dah disemak oleh lecturer lain dan dia ditukar. Semak silang. Boleh jadi begitu dan akan kantoi. Benda yang orang kata haram ni, nak kantoi tu mudah je. Jadi dalam aspek ni, berhati-hatilah dan jangan bagi kantoi. Itulah berkaitan dengan plagiat. Okay, faham Kalau boleh, janganlah plagiat. Upah orang buat assignment. Sebab kadang-kadang, bila awak upah orang ni cerdik. Satu kali buat assignment RM50. Dia takkan ambil awak seorang punya assignment. Dia akan ambil 10 orang. Okay, 10 orang. Jadi 10 orang, bayarlah 50 kali 10, 500. Satu assignment tu dia akan edar. Okay? Kau ambil. Bayangkan 10 orang hantar assignment yang sama kepada pengajar yang sama. Dia dapat duit, awak dapat apa? Penalti. Jadi dalam aspek ni janganlah buat kerja-kerja yang tak berintegriti macam tu. Okay, itu ialah bahagian yang konsep yang awak perlu tahu. Alright, so ada soalan? Tiada?